Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Al-a'iku as-salis asy-syaitan, yang menegahkan yang ketiga itu syaitan, yakni yang menegahkan kita daripada melakukan amal ibadat kepada Allah adalah syaitan. Maka tidak dapat tidak hendaklah kita melawan syaitan supaya kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah. Kemudian lazim atasmu wahai saudaraku, dengan berperang bagi syaitan, maka mesti kita memerangi syaitan. Bahkan wajib memerangi syaitan, kerana tidak boleh kita mengikut syaitan, kerana syaitan menyuruh kita melakukan kejahatan. Maka orang yang jahat di situ adalah orang yang mengikut syaitan. Orang yang baik adalah orang yang melawan hawa nafsu mereka, tidak mengikut syaitan, dan mengeras akan dia, yakni bersungguh-sungguh akan dia, yakni melawan syaitan tadi. Kena bersungguh-sungguh kita lawan syaitan. Dan yang demikian itu kerana dua perkara. Yang demikian itu yakni kamu kena berperang dengan syaitan. Yang kamu disebabkan kamu kena berperang dengan syaitan, yang pertamanya sebab apa? Bahawasanya ia seteru bagimu dan dia merupakan musuh. Kita tidak boleh ikut dia kerana musuh. Musuh adalah orang yang membenci kita, orang yang akan membinasakan kita. Jadi kalau kita ikut syaitan, bermakna syaitan itu akan membinasakan kita. Maka kenapa kita perlu memerangi? Kerana dia adalah seteru kita, yakni musuh bagi kita, dan tiada tamak padanya bagi maslahah, yakni berdamainya. Dan dia tidak ingin, tiada tamak itu tiada ingin dia untuk berdamai dengan kita, ataupun tiada harapan untuk berbaik-baik dengan kita. Tidak sekali-kali syaitan menyuruh kita kebaikan. Kalau syaitan suruh kita buat kebaikan pun, tujuan dia untuk melemahkan kita. Contohnya dia suruh kita semayang banyak-banyak sampai kita letih, kemudian dia kata, jangan buatlah, buat letih saja. Itu syaitan macam-macam. Sebagaimana basisa yang digoda oleh syaitan, basisa yang kuat ibadat didatangi oleh seorang ataupun syaitan yang menyerupai seorang lelaki yang soleh, buat amal ibadat, semayang. Bezanya dia semayang lebih banyak pada basisa, sehingga kan basisa terpedaya mengatakan, kalau kamu ingin beribadat sebagaimana aku beribadat, hendaklah kamu melakukan dosa terlebih dahulu, buat dosa besar baru bertaubat. Nah, sedaya lepas bertaubat, kamu akan dapati bahawa kamu lebih kuat ibadatnya. Ini syaitan. Walaupun tujuan dia baik, tujuan dia nanti lepas bertaubat semakin kuat ibadat, tapi disuruh melakukan maksiat, disuruh melakukan dosa. Maka dia kata di sini, dia ada tamak padanya bagi maslahah, yakni berdamai, yakni berbaik-baik. Berdamai itu berbaik-baik. Syaitan tidak akan bawa kita berbaik-baik, dan tiada harapan untuk nak buat baik dengan dia. Dan ditinggalkan atasnya, yakni tidak ada di bawah atasnya, atas manfaat tidak ada. Tidak ada apa pun kalau kita ikut dia, tidak ada manfaat sedikit pun. Tetapi tiada memadai akan dia, melainkan dibinasakan. Tidak padam syaitan ini, kalau kita biar tak boleh, kecuali dengan binasakannya. Maka dia kata, melainkan dibinasakan akan kamu, melainkan syaitan itu akan membinasakan kamu. Binasa apa syaitan? Syaitan membinasakan amal ibadat kita. Kita ikut syaitan, kadang-kadang tengok tubuh segar ikut syaitan. Maknanya apa yang binasa? Yang binasa itu adalah amal ibadat kita. Sehingga kan kita semayang banyak-banyak, disuruhnya kita menjadi orang yang riak. Supaya kita semayang bukan lagi kerana Allah Ta'ala. Kita buat perkara baik-baik, disuruhnya kita jadi sum'ah, yakni suka mendapat pujian daripada orang. Maka ini syaitan. Bila sahaja kita buat belajar banyak-banyak, jadi alim, buat ibadat banyak-banyak, disuruhnya kita takabur, sombong. Sombong. Ini syaitan. Dia membinasakan kita, membinasakan amal ibadat kita. Kita tengok orang tu dapat kelebihan, syaitan suruh kita berdengki. Jadi kita pun dengki, habis amal ibadat kita. Inilah yang dikatakan binasa.
Binasa dengan arti kata dibinasakan amal ibadat kita, sehingga kan amal ibadat kita menjadi sia-sia. Jadi kita terpedaya dengan syaitan. Syaitan bergembira dengan apa yang kita lakukan kerana kita telah termasuk dalam perangkap syaitan. Maka tidak dapat tidak maka dia kata melainkan dibinasakan akan kamu sekali-kali, semata-mata, dibinasakan kamu semata-mata, dan tiada jalan tiba-tiba sentosa. Jangan kamu fikir ada jalan yang selamat. Daripada ini seteru, daripada seteru ini, yakni daripada syaitan. Jangan kamu rasa tiba-tiba kamu boleh rasa aman saja daripada syaitan. Tidak boleh. Kamu tidak mesti jangan merasa aman daripada syaitan. Dan syaitan tidak akan berputus asa menggoda kita. Sebab tu bagi orang mukmin, dia sentiasa merasa takut di atas amal ibadat dia, dan dia sentiasa merasa harap dan takut. Dia harap ibadat dia diterima dan dia takut ibadat dia ditolak. Ini orang mukmin. Kalau kita rasa tidak rasa takut dah, sebab rasa amal ibadat kita ini dah banyak dah, kita rasa tak ada apa-apa dah, kita kalau mati pun masuk syurga, itu adalah orang yang terpedaya dengan syaitan. Mesti kena ada harap dah. Sebab kalau kita buat amal ibadat banyak pun, walaupun kita puasa sunat banyak, walaupun kita sembahyang tahajud banyak, walaupun kita berzikir banyak, jangan merasa diri kita lagi aman dengan Allah. Jangan rasa kita ni. Sebab apa? Di sana ada syaitan yang cuba menggoda kita. Kadang-kadang di akhirnya disuruh kita menjadi orang yang sombong dalam ibadat yang kita lakukan, ataupun disuruh kita bergantung dengan amal ibadat kita. Akhirnya kita sudah tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpedaya dengan syaitan dan lalai, dan jangan lalai daripadanya, dan tidak boleh lalai daripadanya, yakni daripada syaitan. Jangan lalai daripada syaitan. Syaitan akan bersama dengan kita. Orang alim pun digodanya orang alim, orang abid, orang yang ahli ibadat digodanya ahli ibadat. Yang abid ini, yang kuat amal ibadat ni, digoda supaya merasakan dia orang yang baik. Dialah orang yang baik. Yang lain tu orang yang tidak baik kerana tidak melakukan amal ibadat. Lalu dia letak dalam hati, akulah orang yang banyak sembahyang malam, akulah orang yang banyak berzikir, akulah orang yang banyak membaca Quran. Ini terpedaya abid ahli ibadat. Orang yang alim pula terpedaya dengan ilmunya, merasa hebat dengan ilmunya. Lalu syaitan pun meniup bisikan kepadanya, kamulah orang yang paling alim, kamulah orang yang paling hebat, kamulah orang yang sebaik-baiknya. Nanti kalau mati pun kamu boleh masuk syurga kerana kamu telah menolong orang ramai dengan ilmu kamu. Lalu orang alim tadi merasa megah, merasa bangga, merasa dia hebat. Lalu dia pun terpedaya juga, terpedaya dengan syaitan yang menggodanya. Kalau orang alim pun kena, orang abid yang kena, macam mana kita orang yang kurang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mesti kena banyak melawan syaitan bersungguh-sungguh. Dan kita kena faham, di samping kita ada syaitan yang cuba nak mengganggu kita, hanya kita tidak melihatnya. Dan Allah Ta'ala jadikan syaitan ini untuk nak menguji manusia. Adakah manusia benar-benar nak mengikut Allah Ta'ala? Adakah hambanya ini benar-benar nak beribadat kepada Allah, ataupun nak mengikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan kamu tilik di dalam dua ayat daripada kitab Allah, maka kamu fikirlah, renunglah, tilik di situ, renunglah, ataupun ambil tadabbur, ambil perhatianlah mengenai dua ayat yang difirmankan di dalam kitab Allah, yakni dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang pertama, alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan tiadakah aku janjikan kepadamu wahai anak Adam, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Alam ahad ilaikum, tidakkah kamu telah berjanji, tidakkah aku telah membuat perjanjian dengan kamu wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Kita kata kita tidak sembah syaitan pun, kita sembah Allah Ta'ala. Kita sembah Allah Ta'ala tapi hati kita mengikut syaitan. Syaitan itu, apa yang syaitan lintaskan dalam hati kita, kita ikut. Maka ini dikata orang yang menyembah syaitan. Allah ta'budu syaitan, tidakkah kamu itu sembah akan syaitan, bahawa jangan kamu menyembah akan syaitan, yakni jangan kamu ikut akan dia. Yang dimasukkan jangan sembah, jangan ikut kehendak syaitan. Jadi syaitan ni ada, yang pertama dalam hati kita, bisikan jahat itu syaitan. Mari nak dengki ke orang, itu syaitan.
mari nak buat jahat korang. Ini syaitan juga. Satu dalam hati kita. Yang keduanya yakni orang-orang yang mengajak manusia ke arah munkar, itu pun dia panggil syaitan manusia. Dengan arti kata manusia-manusia yang mengajak orang melakukan kejahatan, yang melalaikan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata jangan kamu ikut akan dia, yakni jangan kamu ikut akan syaitan. Kerana syaitan ini membawa kepada kebinasaan. Kadang-kadang dia bisikkan kita macam-macam perkara. Macam-macam. Dia kata jangan memakai tudung lah, dia kata, sebab nanti tak cantik lah, ataupun tidak moden, macam-macam. Kita pun terpedaya dengan dia. Ataupun kita pakai pun tak apa, kata tak apa, sekali-sekala saja. Macam-macam berlaku. Akhir sekali kita terpedaya dengan hasutan syaitan. Baik, dia kata bahwasanya ia bagi kamu seteru yang amat nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata. Yang ni pasti musuh. Pasti musuh. Ada pun kawan kita yang ajak kita perkara kejahatan, kadang-kadang dia berubah jadi kawan baik pula, jadi orang yang baik. Tidak pasti lagi dia menjadi musuh selamanya. Tetapi syaitan, Allah Ta'ala beri jaminan, innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah pasti musuh kamu yang nyata. Memang musuh kamu dah. Kamu tidak boleh lagi mengikutnya. Kamu tidak boleh lagi lalai kepada syaitan, kerana syaitan akan menggoda kita. Semakin kuat amal ibadah, semakin kuat godaan kita. Syaitan akan menggoda kita. Dan syaitan sekali-kali tidak mau melihat manusia itu tunduk kepada Allah Ta'ala, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, yang kedua, ingat, tiliklah firman Allah Ta'ala yang kedua, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru. Inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan bagi kamu ada seteru. Seteru kamu, yakni musuh bagi kamu. Maka ambil kamu akan dia seteru, yakni kamu jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Bila musuh kita tak ikut musuh, musuh akan membinasakan kita. Maka kamu ambillah dia menjadi seteru kamu. Kamu ambillah syaitan itu menjadi musuh kamu. Dan ini sehingga menakutkan dan sehabis-habisnya. Dan ayat ini cukuplah membawa kita rasa takut dan sehabis-habis takut dengan musuh kita, yakni syaitan. Yang Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita supaya kita menjauhkan diri daripada syaitan, dengan arti kata tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh syaitan. Syaitan ini dia seru kita, dia buat bisikan-bisikan, bisikan-bisikan yang jahat, bisikan-bisikan yang buruk, ataupun dia suruh kita melakukan perkara-perkara munkar. Teringin dalam hati nak buat jahat, teringin nak buat hati yang jahat. Itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Kadang-kadang dia menggoda akidah kita. Mari syaitan, dia pun tanya, siapakah yang menjadi bukit? Dia tanya kita. Rasa kita dengar dalam bisikan kita satu persoalan, siapakah yang menjadi bukit? Lalu dia sendiri aja, Allah. Kita pun jawab Allah. Siapakah yang menjadikan gunung? Dia pun jawab pula Allah. Kita pun jawab Allah. Siapa yang menjadikan air laut? Lalu dia jawab Allah. Kita pun jawab Allah. Siapa yang menjadi langit? Allah. Siapa yang menjadi bukit? Allah. Akhirnya dia kata semua yang ada, semua yang wujud itu ada penciptanya. Dan siapakah yang menjadikan Allah? Dia memperdayakan. Siapakah yang menjadikan Allah? Dia letak dalam tanam. Semua yang wujud mesti ada penjadi. Lalu dia kata siapakah yang menjadikan Allah? Lalu kita terfikir, kalau gitu Allah Ta'ala ada pencipta. Habis rosak akidah kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Syaitan menggoda kita, menggoda kita dalam hati kita, supaya kita menjadi manusia yang jahat, supaya kita melakukan kejahatan. Selalu kita merasa bimbang ataupun merasa tidak senang dengan apa yang ada pada orang. Jadi akhir sekali timbullah hasad, dengki, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka kita telah dibinasakan oleh syaitan. Dan yang kedua, sebab apa kita kena bermusuh dengan syaitan? Sebab apa? Yang kedua, bahawasanya ia sudah kejadiannya atas berseteru akan dikau. Kerana memang kejadian syaitan. Kejadian syaitan ini untuk memusuhi manusia, untuk memusuhi hamba Allah Ta'ala,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas dia macam tu, memang kejadian dia macam tu. Syaitan. Sebab tu disebut dalam Al-Quran bila Allah Taala kata, wahai iblis syaitan, keluar kamu daripada syurga. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ditangguhkan kematian. Jadikanlah aku orang yang ditangguhkan kematian. Lalu dia minta pada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu termasuk di kalangan orang yang ditangguhkan kematian. Ditangguhkan tempoh dia. Lalulah dia minta izin dengan Allah. Dia kata dia akan menggoda anak-anak Adam. Dia nak menggoda anak-anak Adam. Selagi mana saja anak Adam itu hidup, lagi tu dia nak goda. Dia minta dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan, kamu boleh menggodanya kecuali orang-orang yang beriman. Lalu syaitan mengatakan bahawa kamu akan dapati bahawa kebanyakan umatmu, hambamu, manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Sebab itu disebut wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan akan menggoda. Dia goda sehabis-habis goda untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya, inni ara fil manam anni azbahuka, aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, nescaya engkau akan dapati bahawa aku adalah hamba-Mu yang sabar. Sebelum daripada itu Nabi Ibrahim dah terasa dah, betul ke tidak betul aku ni kena sembelih. Lalulah syaitan pergi jumpa nama dengan Ismail. Dia kata, wahai Ismail, ayahmu akan menyembelih kamu. Ayah kamu akan menyembelih kamu. Ayah kamu sudah gila, ingin menyembelih kamu. Dia sudah tidak sayang lagi kepada kamu, katanya syaitan kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail tertanya-tanya, kenapa dia ingin membunuh aku? Katanya kerana dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala suruh menyembelih kamu. Lalu Nabi Ismail kata, kalau itulah perintah Allah, aku serah saja. Ini Nabi Ismail, serah saja. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pergi pula, dia tak puas hati. Nabi Ismail pula tidak berjaya dia goda. Dia pergi jumpa isteri Nabi Ibrahim. Dia beritahu bahawa suami kamu tu ingin menyembelih anak kesayangan kamu. Dia sudah tidak sayang. Dia ingin menyembelih kamu. Lalu bini dia tanya, kenapa pula nak sembelih anak aku? Kerana dia mendakwa itu perintah daripada Allah. Kata isterinya, kalau itu perintah daripada Allah, aku relakan. Aku relakan. Ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail digoda oleh syaitan supaya syaitan nak menyuruh Nabi Ibrahim membatalkan dan juga dengan Nabi Ismail supaya tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau macam mana pun, baik nabi-nabi, baik orang-orang soleh, baik orang-orang siddiqin, syaitan sentiasa menggoda manusia supaya manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang syaitan goda yang pertama supaya kita bergantung dengan amal. Kita bergantung dengan amal. Akulah banyak ibadat, akulah yang paling baik. Itu terpedaya kita. Terpedaya dengan amal ibadat kita. Maka baik kita tengok. Sesuai dengan bahawasanya sudah kejadiannya atas bersetu akan dikau. Memang kejadian dia untuk bermusuh dengan kamu, yakni dengan kita, dan mendirikan selama-lamanya. Mana mendirikannya, yakni berusaha dia selama-lamanya. Selama-lamanya bagi berperang bagimu, bagi manusia. Kita mati, syaitan goda orang lain pun. Maka dia akan berusaha selama-lamanya untuk berperang dengan manusia. Dia tidak sekali-kali berdamai dengan manusia. Maka iaitu pagi-pagi dan petang-petang, pagi petang, melontar akan dikau dengan panahnya, yakni dia lontar dengan anak panah dia. Dengan mengerjakan maksiat kepada Allah. Apa anak panah dia? Anak panah banyak. Di antaranya harta benda. Mana orang balas kerana harta benda. Sampai memutuskan hubungan silaturahim. Sebagainya. Itu anak panah dia. Anak panah syaitan tu, harta benda tu. Kita terpedaya dengan harta benda. Padahal apa yang benda tu akan meninggalkan kita. Sama ada kita tinggal dia atau dia akan tinggalkan kita. Jadi dia lontar dalam hati manusia supaya mengejar harta benda. Jadi tamak dalam hati. Dapat dah, banyak dah, tak cukup lagi, nak lagi, tak cukup lagi. Lepas tu balas sini, balas sana. Jadi tamak di dalam hati. Itu sebab apa? Sudah terkena lontaran syaitan. Syaitan melontarkan dalam hati dengan harta benda. Jadi harta benda.
Tu dia antara anak panah. Kalau lelaki pula dia hantar anak panah ialah wanita-wanita. Wanita-wanita menyebabkan lelaki tadi terpedaya sehingga Nabi takut. Nabi kata di antara fitnah yang aku takut kepada umat aku yakni kaum wanita. Begitu juga kaum wanita lelaki-lelaki. Hari ni macam-macam baloh gocoh dalam surat dok puang baloh berebut lelaki. Comel antara mana lelaki dua Allah Alam lah. Ini berlaku budak sekolah. Ada berlaku. Ini terpedaya kita. Terpedaya kita dengan hatusan syaitan. Maka dilantar anak-anak panah tadi. Jadi akhir sekali disuruh kita melakukan maksiat. Dia lantar anak panah dengan perkara yang melalaikan. Muzik-muzik yang melalaikan. Dia lantar kepada kita. Akhir sekali kita pun lalai kepada Allah. Dia lantar ikut hawa nafsu, kus-kus hatahir dil pagahir. Contohnya habis lalai kita tinggal semayang bang, semayang lewat-lewat. Ini semuanya lontaran anak panah daripada syaitan. Menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lontar kita dengan sukan. Kita bersukan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua anak panah. Semua itu kita panggil maksiat sana. Anak panah dia adalah maksiat. Iaitu maksiat. Maka dia kata dilontarkan. Lontar tu bukan pagi saja. Pagi petang bermakna tidak berhenti-henti. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Supaya kita menjadi manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu lalai daripadanya, dan kamu lalai bahawa syaitan sentiasa menggoda kamu, melontarkan anak panah kepada kamu. Kamu lalai daripadanya. Daripada syaitan tadi ataupun daripada anak panah maksiat yang kamu lakukan. Maka betapa ada kelakuan itu, kemudian adalah pada kamu satu faedah. Maka begitulah bahkan begitulah keadaan dia, maknanya sentiasa menggoda manusia. Maka kemudian adalah pada kamu satu faedah, ada satu jalan. Faedah dia ada satu jalan ataupun satu faedah yang lain, dan iaitu bahawasanya engkau di dalam ibadat bagi Allah. Hendaklah kamu duduk dalam ibadat. Faedah dia, jalan nak selamat dia, kalau kamu selamat dilontar pagi petang, dan begitu kelakuan dia. Kelakuan syaitan, pagi petang dia lontar. Dia lontar supaya kita ini semangat mencari harta. Paginya kita pun bekerja siang malam dapat harta, dia lontar pula supaya kita tamak pula. Malam tu kita tamak, pagi esok dia lontar kita dengki pula. Macam-macam dia lontar siang malam dengan penyakit-penyakit hati yang ada, dengan perkara-perkara yang melalaikan kita. Siang malam dia melontar ke anak panahnya ke dalam hati kita. Maka jalan dia ada satu jalan, di antaranya hendaklah kamu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang nak buat apa-apa pekerjaan, dia berniaga, jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Kita berniaga, kita pun sembahyang, ingat balik pada Allah. Setan nak goda kita supaya kita tamak, kita pun sembahyang. Jadi kita ni orang yang tidak tamak kepada harta benda dunia. Lepas tu kita berniaga lagi. Dia nak suruh kita ni supaya dengki. Kita pun sampai masa kita pun sembahyang, ingat balik kepada Allah Ta'ala. Bila kita ingat kepada Allah, syaitan akan menjauhi kita. Syaitan akan menjauhi kita apabila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini faedahnya, hendaklah kamu berada di dalam ibadat bagi Allah. Mestilah kita buat kerana Allah Taala. Nak buat apa-apa biar sebut nama Allah. Nak buat apa-apa, kullu amrin zibalil lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputus keberkatan dia. Terputus keberkatan dia. Jadi kalau boleh buat apa-apa perkara yang baik, baca bismillah, dimulakan dengan nama bismillah, supaya syaitan itu menjauhkan daripada kita. Dan dia kata menyuruh bagi makhluk